Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفه ولا نصيفه أو كما قال النبي sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya kasihi tuan pengurusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayat, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang kepada kita untuk kita mengerjakan perintah Allah, menunaikan perintah Allah yang sangat besar, iaitu solat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama akan dihisab di hari akhirat nanti iaitu perkara solat. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Apabila baik solat tadi, maka baiklah amal-amal yang lain, diterimalah amal yang lain. Maka bila buruk ataupun solat tadi tidak diterima, maka amal yang lain pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sekali di kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak tunaikan syukur kita kepada Allah? Dalam kehidupan, dalam diri kita, di tubuh badan kita sendiri, macam mana kita nak tunaikan syukur kita kepada Allah? Kita gunakan mata untuk melihat perkara yang Allah Ta'ala suka. Kita gunakan telinga, mulut, hidung, segala anggota jawarih kita ni untuk perkara yang menyukakan Allah Ta'ala. Itulah antara cara-cara nak menyukakan, nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sendiri bagi taufik, sentiasa beri taufik dan hidayat, dan kita datang ke rumah Allah ini pun antara salah satu syukur kita kepada Allah. Langkah kaki kita, kita mendengar muzakarah iman, muzakarah agama, ini pun salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Kita minta pada Allah supaya Allah istiqamahkan kita, sehinggalah akhir hayat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam membicarakan kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa siri sahabat Nabi yang telah kita ceritakan satu persatu, kalau daripada awal saya rasa tak kurang daripada 30 orang sahabat dah rasanya. Kita ceritakan kehidupan mereka, keadaan mereka. Kerana apa? Inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ni seperti bintang, ashabi kan nujum. Mana-mana sahabat aku yang kamu ikut, yang kamu ambil petunjuk, ambil faedah, ambil ibrah, ambil
manfaat daripada kehidupan dia, maka kamu akan dapat petunjuk, kamu takkan sesat. Maka sebab itulah kita duk cerita-cerita kisah sahabat ni pada hari Isnin, supaya datang dalam diri kita kecintaan kepada agama Allah. Bagaimana mereka diridai oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi lagi. Allah Ta'ala beritahu apa? Radiyallahu anhum wa radu'an dalam Al-Quran. Allah redha daripada mereka dan mereka redha pada Allah. Satu ayat yang lain Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan Allah lah nikmat yang sangat besar untuk orang yang beriman kepada Allah. Yang mana redha ni Allah akan bagi bila di syurga nanti, di akhirat. Tetapi sahabat di antara golongan yang di dunia lagi dah diberi keredaan oleh Allah. Maka kita nak belajar, kita nak tengok apa rahsia-rahsia sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dirahmati Allah, pada hari ini saya suka nak ceritakan satu orang sahabat, satu kisah sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang tak asing lagi, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, siapa beliau? Satu orang yang namanya ialah Jundub ibnu Junadah. Nama dia Jundub bin Junadah, tapi dipanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Orang-orang Arab memang biasa dipanggil atau digelar dengan Abu atau Ummu. Abu Hurairah, nama dia Abdul Rahman, tapi sebab dia suka dengan kucing, maka dipanggil Abu Hirrah. Hirun ni kucing, Hurairah ni kucing kecil. Dipanggil lah bapa kepada anak-anak kucing, kan? Begitu juga Abu Bakar. Riwayat mengatakan nama beliau sebenarnya Abdullah ibnu Quhafah, kan? Tapi dipanggil Abu Bakar. Bakar ni maksudnya daging unta kalau tak silap saya. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memang suka dengan daging unta. Dia suka bela, wallahu alam, bela unta ataupun makan daging unta, wallahu alam, tapi sebab itulah dia digelar Abu Bakar. Jadi begitulah. Seperti mana Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau ini memang dilahirkan ataupun berada di kabilah ataupun puak Al-Ghifar. Nama suku kaum dia. Kaum dia nama kaum Al-Ghifari. Pernah Nabi SAW bersabda, ma aqallatil ghabara'u wa la adhallatil hadra'u min rajulin asdaku min Abi Dzarrin. Nabi SAW pernah bersabda satu ketika, yang mana Abu Dzar ini ialah di atas muka bumi ini tidak ada satu sosok tubuh. Nabi nak puji dia, Nabi nak puji sahabat Abu Dzar ni. Nabi kata apa? Tidak ada satu orang yang ditanggung atas muka bumi, tidak ada satu orang yang dinaungi oleh langit di atas muka bumi ini lebih daripada satu orang lelaki. Siapa dia? Lebih daripada Abu Dzar. Tidak ada yang lebih daripada Abu Dzar. Maksudnya sosok tubuh yang berada atas muka bumi ini yang paling benar, kata Nabi, asdaqa, yang paling benar dialah, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Fi wadi Waddan, Syekh dalam kitab ni dia ceritakan, dia mulakan fi wadi Waddan alladhi yasilu Makkah bil alam al khariji kanat tanzilu qabila Ghifarin. Ada satu wadi, satu lembah, nama dia Waddan, yang mana lembah tadi menghubungkan di antara Mekah dengan dunia luar. Lembah tadi, dan disitulah, di lembah itulah tinggal satu kabilah yang dinamakan kabilah Ghifar. Dan ada pada kabilah Ghifar ini, maksudnya hidup puak-puak kabilah Ghifar ini hidup di dalam suasana yang mana dia ni menjadi jalan ataupun menjadi tempat persinggahan rombongan-rombongan dagangan yang dia akan lalu di tempat kabilah Ghifar ini. Maka dia orang ni hidup ta'ishu min dzalikal nazril yasir alladhi tabdhuluhu lahal qawafil. Dia orang ni hidup dengan sesuatu yang sedikit, yang mana sesuatu yang sedikit tadi ialah sesuatu yang diambil daripada kafilah-kafilah ataupun rombongan-rombongan dagangan yang pergi dan pulang daripada mana? Daripada negeri Syam. Kerana dia pergi ke Mekah, daripada Mekah dia balik ke Syam balik. Jadi kabilah tadi, rombongan tadi mesti dia akan singgah ke
ke lembah tadi, lembah wadi. Jadi puak-puak Ghifar ni dia tugas dia apa? Dia ambil cukai jalan. Kan, kalau lalu tempat aku bayar. Jadi dia orang hidup dengan duit-duit tu tadilah, duit cukai tadi. Maksudnya untuk apa, untuk nak memudahkan perjalanan orang-orang kabilah-kabilah dagangan. Dan kadang-kadang dalam riwayat ni mengatakan Aisyat min qat'i tariq ala hadhil qawafil. Kadang-kadang mereka ni juga hidup daripada kalau tadi ambil cukai tu dengan orang kata apa, kita kata secara halal lah. Ada juga di kalangan mereka dipanggil qat'ut tariq, pemberontak. Maksudnya dia secara haram. Kafilah dia diam, ada sekap mana-mana kafilah, dia minta duit. Dia minta duit dengan tanpa redha kafilah tadi, tanpa redha puak dagang, rombongan dagangan tadi. Itu ada juga di kalangan puak-puak Ghifar ini. Jadi hiduplah satu orang yang bernama Jundub bin Junadah, yang kita nak cerita ni. Hiduplah dia, yang mana dia ni digelar dengan Abu Dzar di kalangan orang-orang Ghifar tadi. Lakinnahu kana yamtazu minhum bi jur'atil qalbi. Tetapi dia ni beza dia dengan orang-orang lain, dia ni satu orang yang hati dia berani, warajahatil aql, yang dia punya akal yang matang, wa bu'din nazar, dan dia mempunyai apa, pandangan yang jauh. Jadi orang yang memang sebenarnya kalau kita tengok hadirin hadirat dirahmati Allah, orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah Ta'ala nak bagi petunjuk untuk masuk Islam, untuk amalkan agama, memang Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala akan jadikan dia tu berbeza dengan yang lain. Di sini Abu Dzar ni, Jundub bin Junadah ni, dia merasakan keadaan orang-orang di sekeliling dia. Dia kata apa? Wa yastankiru ma wajada alaihi al-araba min fasadid din. Dia kata ulama begitu, dia sendiri membenci ataupun merasa tak seronok melihat keadaan orang Arab di sekeliling dia yang rosak agama. Dia pun berfikir, dia masih lagi belum Islam, tetapi dia dapat berfikir keadaan orang-orang pada ketika itu teruk amalan agama dia. Wa tafahatil mu'taqad, dan kepercayaan dia sangat pelik. Akidah pelik kata dia. Kan akidah pelik. Tahulah orang Arab. Kan kita biasa cerita orang-orang Arab ni, orang-orang jahiliah tu, sebab mereka dipanggil jahiliah, jahil. Minum arak dalam tengkorak yang berdarah, kan, campolik kan, bila berjudi dengan wanita yang hamil. Sehingga di Kaabah sendiri mereka bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi perkara tu menyebabkan orang-orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayat dia dah fikir dulu dah, pening dia tengok keadaan orang-orang puak-puak jahiliah ni. Kan, beliau menanti-nanti, dan beliau juga ni satu orang yang menanti-nanti zuhuri nabiyyin jadidin, satu orang nabi, satu orang utusan yang baru, yang boleh yamlau 'alan nas uqulahum wa afidatahum, yang boleh apa, yang boleh mengajar mereka, yang boleh memperbaiki mereka, hati-hati mereka, keluarkan mereka ni daripada zulumat, daripada kejahilan, daripada kegelapan, menuju ke nur, kepada cahaya. Ni fikir di sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi ni, salah seorang sahabat Nabi yang mana belum Islam lagi, tapi Allah Ta'ala dah bagi dia kemampuan untuk berfikir lain daripada orang lain pada ketika itu. Sampailah hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendengar berita bahawasanya ada Nabi yang telah datang di Mekah. Dia ni duduk di lembah wadi ni, dekatlah dengan Mekah, dan dia sengaja mengatakan di antara Mekah dan Madinah dan Syam. Dia di tengah-tengah. Maka dia berkata kepada saudaranya, faqala li akhihi Anas, dia berkata pada Anis, saudara lelakinya, adiknya Anis, wahai Anis, intalik, pergilah kamu ke Mekah, dia bagi tahu pada adik dia. Waqif ala akhbari hadzal rajul, pergi cari berita, kau tengok, kau perhatikan lelaki yang mana mereka katakan Nabi tadi, yang mana dia telah mendapat wahyu daripada langit, dan dengarlah syai'an min qawlihi, sesuatu daripada perkataannya, dan sampaikanlah kepadaku, kata dia. Dia berkata pada adik dia, dia suruh adik dia, hantar adik dia untuk siasatlah siapa Nabi tadi. Kan, maka hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahaba Anis, pergilah Anis tadi ke Mekah.
Dan bertemulah dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia bersama Nabi SAW, dan dia pun mendengar apa yang Nabi sampaikan di Mekah. Nabi berdakwah di Mekah, apa yang disampaikan oleh Nabi dia dengar, dan dia pun kembali ke kampungnya. Dah dengar, dah tengok keadaan, dia balik kampungnya. Maka dia pun berjumpa dengan Abu Zar fi lahfatin. Maka dia berjumpa Abu Zar. Pada ketika itu Abu Zar lihat adik dia dah balik daripada Mekah, melihat apa, mengintip ataupun melihat keadaan Nabi yang baru tu. Maka dia dengan perasaan tak sabar ingin tahu, terus bertanya kepada adik dia, apa yang kamu dapat di sana? Maka berkatalah dia, laqad ra'aitu wallahi rajulan yad'u ila makarimil akhlaq. Anis kata, aku lihat di Mekah tadi satu orang Nabi tadi, dia tu satu orang lelaki yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Nabi sendiri beritahu, innama bu'ithtu liutimma makarimal akhlak. Hanya saja aku ni diutuskan atas muka bumi ni untuk menyempurnakan akhlak. Berapa ramai manusia, berapa ramai orang-orang di Mekah yang mendapat hidayat dengan sebab akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita biasa dengar kisah satu orang nenek tua, bila dia dengar je ada Nabi datang, dia dengar Muhammad ni mengaku, dia kata ada satu orang lelaki duk mengaku jadi Nabi. Dia kata dia nak pindah, terus nak pindah, bawa barang dia. Tiba-tiba kebetulan Nabi SAW lalu nampak nenek tadi. Riwayat ni mengatakan Nabi minta untuk bantu nenek tadi bawa barang dia. Ni nak pindah, amai kita, soalan itulah kan, bawa barang. Dalam perjalanan tadi dia kutuk Nabi, dia caci Nabi, tapi Nabi diam, tolong angkat barang dia. Kan, sampailah keluar sampailah tempat tujuan dia. Nabi pun dah selesai. Maka perempuan nenek tu tanya, siapa kamu ni? Nabi kata, apa yang nenek, saya ni orang yang telah nenek cakap tadi lah sepanjang perjalanan. Dia kata, tak percaya kan, kata nenek tu. Kalau beginilah keadaannya, aku beriman kepada kamu wahai Nabi, kata kan. Terus nak beriman kepada Nabi SAW. Sebab apa? Akhlak Nabi yang rendah diri dia, sampai bantu dia, sampai jatuh hati dia. Begitu jugalah bila Nabi bila berjalan satu lorong, ada satu orang perempuan ni suka kan campak najis pada Nabi, kan, lorong tadi. Tapi satu ketika Nabi lalu lorong tadi, tak ada perempuan tu baling najis apa, kan, tak ada sampai kotoran. Maka Nabi pun tanya jiran, rupanya perempuan tu sakit. Nabi ziarah, bawa hadiah. Nabi ziarah dia. Kalau kita, orang buat baik pada kita buat baik. Orang tak buat baik, kita pun tak buat baik. Tapi Nabi punya tertib, buat baik dibalas baik, buat tak baik dibalas baik. Allahu Akbar. Itu yang kita nak tengok, nak tiru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liutimma makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, kan. Bila Nabi ziarah, riwayat itu mengatakan perempuan tadi begitu terharu dan masuk Islam dengan keadaan Nabi SAW tadi, ziarah dia, walaupun dia hari-hari menyakiti Nabi SAW. Jadi Anis ni tadi bagi tahu pada abang dia Abu Zar, dia ni satu orang yang mengajak kepada akhlak yang mulia, dan dia berkata sesuatu perkataan yang mana dia bukan syair. Orang Arab ni dia suka dengan syair, kan, sehingga kan mereka akan tampal syair, mereka akan pampangkan syair-syair yang hebat-hebat dekat Kaabah. Ni di kalangan orang jahiliah, mana-mana syair yang power, yang hebat, syair dia orang dahsyat. Itu sebab dalam bahasa Arab ada satu, dalam ilmu bahasa Arab ada nama ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu syair bahasa Arab, kan. Macam contohnya syair itulah apa kita lagu yang orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW, tala'al badru alaina, tu kan, min thaniyatil wada'. Itu semua syair-syair memang orang Arab cipta, kan. Jadi memang, tapi bila datang Nabi SAW bawa Al-Quran, maka orang-orang tak percaya. Orang beritahu apa? Quran ni, orang-orang kafir dia kata ini bukan kalam syair, ni bukan biasa-biasa, ni sihir, kata. Sihir pula, kan. Dia kata apa? Kalam ni bukan kalam biasa. Quran ni kalam yang sangat hebat, kan. Kalam itu sebab ada beberapa ayat Quran yang tak boleh kita terjemah. Macam contohnya Alif Lam Mim, Ha Mim, kan. Kita boleh terjemah, dalam terjemah pun tak ada. Sebab tu ia kemuliaan Quran, dia panggil i'jazul Quran. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka bertanya lagi lah Abu Zar, apa lagi yang orang manusia ataupun orang-orang di sekeliling dia katakan terhadap lelaki tadi yang mengaku Nabi tadi, Muhammad. Maka berkatalah Anis,
Mereka berkata sesungguhnya innahu sahir, dia ni satu orang ahli sihir, wa kahin, dia ni satu orang tukang tilik, wa syair, dia ni seorang pensyair. Orang gelar dia ahli sihir. Orang gelar Nabi SAW ahli sihir, orang gelar Nabi SAW tukang tilik, orang gelar dia ahli syair. Padahal Nabi membaca Al-Quran. Maka berkatalah Abu Zar, wallahi ma syafaita li ghalilan, demi Allah kamu ni masih belum lagi nak boleh menyempurnakan, memuaskan perasaan ingin tahu aku terhadap lelaki tadi. Wala qadaita li hajatan, kamu tak boleh sempurnakan lagi hajat aku ni, aku masih lagi banyak pertanyaan ni. Fahal anta kafin iyali hatta antalik fa anzur fi amri. Tengok. Maka dia kata apa pada adik dia Anis tadi, Anis, kalau begitu engkau jagalah keluarga kita, aku nak pergi sendiri nak tengok. Ni bibit-bibit hidayat dipanggil. Macam kita dengar cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, macam mana awal-awal dia dapat hidayat kan. Awalnya dia nak memerangi Nabi, nak bunuh Nabi SAW, sebab ada tawaran siapa yang dapat penggal kepada Nabi pada ketika itu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, akan ada ganjaran yang besar. Sayyidina Umar orang berani terus pergi nak penggal. Tengah-tengah jalan orang tegur, serut apa ni, laju nampak nak pergi. Contoh kita kata kan, nak pergi mana? Tu adik kamu kat rumah tu dah masuk, dah ikut Muhammad. Tukarlah pergi rumah adik dia dulu. Kat situ nampak dia sendiri Allah Ta'ala arahkan dia. Asalnya perjalanan nak pergi bunuh Nabi. Lepas tu dia dengar adiknya baca Quran. Panjanglah cerita dia. Sehingga adik dia nak pegang Quran tadi, adik dia kata tak boleh pegang Quran ni, tak boleh pegang lembaran Al-Quran ini, melainkan kamu kena bersuci. Apa Sayyidina Umar buat? Dia ikut pergi bersuci. Kalau betul-betul lah dia tak adalah dia nak rampas nak tengok, tak ada. Tapi ulama bagi tahu itulah cara-cara Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada satu orang. Memang dia ada keinginan, talab dia panggil, keinginan untuk perkara, untuk nak tahu. Itu sebab kadang kita macam yang kita kata orang baru masuk Islam sekarang, mu'allaf. Sebab apa dia panggil mu'allaf? Orang yang masih, kita kata mu'allaf dalam istilah bahasa Melayu kita panggil dilembutkan, dijinakkan. Bukan sebab itulah mu'allaf ni kita kena orang kata apa, muliakan dia, kita kena pimpin dia, kita kena ajar dia. Kan alhamdulillah di Negeri Sembilan kita ada apa, pusat dakwah tu kan, bukan pusat dakwah, apa tu nama tempat tu, di Masjid Saadah tu, tempat orang masuk Islam kan, ditempatkan di situ supaya ada suasana. Dia orang ni mesti kena berada dalam suasana, barulah dia orang semangat nak beramal kan. Sebab kita tak pelik lah orang-orang yang baru masuk Islam dia semangat. Saya pernah jumpa satu orang baru masuk Islam, dia kata apa, dia pun pelik, macam mana saya baru masuk Islam, dia kata saya sangat mudah nak mengerjakan solat, kata dia, sebab dia baru masuk dan dia semangat. Kata dia pelik tengok orang yang dah lama masuk Islam tapi tak boleh nak jaga solat. Allah, tersentuh kita kan. Jadi itulah. Itu sebab orang-orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, bersiap sedialah Abu Zar. Tazawwada Abu Zarin, dia pun bersiap sedia. Wa hamala ma'ahu kirbata ma'in saghirah, dia pun bawa bersama dia botol air kan, bekas air daripada kulit, untuk ialah sebagai untuk dia minum, untuk dia perjalanan dia. Dia pun menuju ke Mekah untuk berjumpa Nabi SAW dengan mata kepala dia sendiri. Dia usaha sendiri, tengok, ada keinginan, ada talab. Maka bila dia sampai di Mekah, balagha Abu Dzarin Makkah, dia sampai dan dalam hati dia masih ada kebimbangan, khifatan min ahliha, daripada ahli Mekah. Kenapa? Dia tahu orang Mekah tak suka dengan Nabi, pulaukan Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Maka apa yang dibuat oleh Abu Zar, dia bersembunyi, bukan bersembunyi, maksudnya menyembunyikan identiti dia. Lidza kariha ayas ala ahadan an Muhammadin. Dia kata apa? Kerana demikian dia tak bertanya pun satu orang tentang Nabi SAW. Dia nak mencari Nabi, dia nak berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi yang dikatakan mendapat wahyu dari langit. Dia nak kenal siapa Nabi SAW, tapi dia tak bertanya pun. Sebab apa? Li'annahu ma kana yadri ayakunu hadha mas'ulu min syi'atihi am min aduwi. Kerana dia takut, bukan dia berjaga-jaga, takut-takut orang yang dia tanya tu ialah orang yang memusuhi Nabi. Tak pasal-pasal dia, hasrat dia terkubur. Kan? Maka min syi'ati, sama ada orang tu pengikut Nabi ataupun orang tu musuh Nabi SAW. Jadi berhati-hati. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi ketika mana sampailah dia sampai masuk pada waktu malam,
maka dia telah berbaring fil masjid. Dia jumpa masjid Nabi SAW di Mekah tadi, mungkin Masjid Quba kan. Maka dia pun duduk di Masjid Quba tadi untuk bermalam. Dia cari masjid, masya-Allah, untuk bermalam. Maka tiba-tiba datanglah satu orang sahabat Nabi, iaitu siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fa'arafa annahu gharib, maka dia pun tengok Abu Zar ni, ini orang asing ni, musafir ni, orang jauh, gharib. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kamu ni, jadilah kamu di dunia ini seperti mana orang gharib. Gharib ni orang asing. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW sabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Bila kita kata orang asing ni, dia hanya ada keperluan dia sendiri kan. Masuk keperluan dia sendiri. Kita orang beriman di dunia ni, keperluan kita ialah bekalan akhirat lah. Itu sebab Nabi kata, jadilah kamu orang yang asing, yang sentiasa mengumpulkan bekalan akhirat kan. Kita kalau jadi orang yang kenal semua, maksudnya apa? Sibuk dengan perkara dunia, lalai, last sekali nanti kitalah yang akan menyesal di akhirat. Nauzubillah. Jadi di sini digunakan perkataan gharib juga, orang asing kan. Ini orang asing. Maka Sayyidina Ali ni antara salah seorang sahabat yang memang suka menyambut tetamu. Sehingga pada satu ketika Sayyidina Ali, dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Ali bersedih bila ditanya kenapa. Kerana sudah beberapa hari tidak ada tetamu datang ke rumahnya. Allahu Akbar. Tapi sekarang musim-musim Covid ni, kita tak boleh lah kan nak panggil-panggil tetamu sangat. Boleh panggil, itu pun SOP lah. Yang ada gejala janganlah kita masih ajak. Sekarang pun kes pun makin meningkat. Semoga Allah pelihara kita semualah kan. Yakinlah, amallah kan, amalan yang Nabi ajar tu, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah tidak akan terkena musibah kan, tidak akan terkena musibah apa-apa. Baca di waktu pagi, Allah selamatkan sampai petang. Baca waktu petang, Allah selamat sampai esok pagi. Yakin. Kita orang mukmin ni, kita kena yakin, belajar yakin dengan amalan agama kan. Di samping kita berhati-hati kan. Ada orang yakin juga tapi tak apa kita nak takut, tak boleh juga. Yakin dengan kita tawakal. Tawakal itulah kita hati-hati tu. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Bila sampai Sayyidina Ali pun ajak, halumma ilaina ayyuhar rajul, mai jom kita datanglah rumah saya, bermalamlah di rumah saya kan, kata Sayyidina Ali. Maka bermalamlah kan Abu Zar Al-Ghifari tadi, bermalam di rumah Abu Zar. Pada hari pertama, keesokan harinya setelah subuh, keluarlah Abu Zar tadi daripada rumah Sayyidina Ali. Jadi maksudnya pada ketika tu dia orang tak berkata apa-apa, dan riwayat dia mengatakan mereka ni lam yas'al ahadun minhuma sahibahu an syai'in. Kedua-duanya tak bertanya daripada mana, cuma pelawa je. Sayyidina Ali pun pelawa. Jadi malas, mungkin Sayyidina Ali tak nak tanyalah, nak sibuk-sibuk kan. Tapi sampai malam yang ketiga, Sayyidina Ali masih lagi mengajak dia untuk tinggal di rumahnya bermalam. Malam ketiga tu Sayyidina Ali buka suara lah. Sebab hak tetamu tu 3 hari kan. Sampai lebih 3 hari ni, tu sebab dalam Islam hak tetamu 3 hari, lebih 3 hari hak boleh tuan rumah tadi untuk mengenakan bayaran contohnya kan. Dalam 3 hari boleh bayar sikit ke makan, kena bayar contohnya kan. Kena faham-faham lah orang yang menjadi tetamu kan. Kalau selama 3 hari tu dia boleh lah orang tuan rumah bagi makan, bagi tempat tinggal kan. Tapi kalau dia satu orang tuan rumah yang baik, dia boleh je bagi kan, lebih masa di rumah dia, tak ada masalah. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sini dia bertanya, kamu tak berceritakan, kamu tak bercerita pun kepadaku, amma aqdamaka ila Makkah, kenapa kamu datang ke Mekah ni? Maka Abu Zar radhiyallahu anhu pun berkata, in a'taitani mitsaqan an turshidani ila ma atlubu fa'altu. Kalau seandainya kamu berikan aku satu perjanjian yang mana kamu boleh tunjukkan aku apa yang aku nak cari ini, maka aku akan beritahu kamu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun kata, tak apa, aku berjanji, aku akan tutup cerita kamu ni dan aku akan bantu kamu. Maka Abu Zar pun cerita, sebenarnya aku datang ke Mekah ni liliqa'in nabiyil jadid wa sama'a syai'in mimma yaqul. Aku datang ke Mekah ni nak jumpa nabi baru tu, yang orang kata nabi yang mendapat menerima wahyu dari langit, dan aku nak dengar sendiri apa yang dia kata. Fan farajat asariru aliyin. Maka dari riwayat ni mengatakan Sayyidina Ali begitu gembira kan. Wah,
Ini hidayat daripada Allah Ta'ala, datang memang untuk perkara yang hak. Gembira Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, gembira, wajahnya berseri-seri. Maka berceritalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi innahu la rasulullahi haqqa, sesungguhnya dialah rasul, Nabi SAW itulah rasul yang hak. Cerita lagi wa innahu dan dia, sesungguhnya Nabi SAW begini dia ceritakan. Maka Sayyidina Ali bagi tahu, fa idza asbahna fatba'ni haitsu ma sirtu, esok pagi kamu ikut aku, di mana aku jalan ikut aku, follow. Tapi tak boleh jalan beriringan, nanti orang tahu kita nak pergi mana, kan? Orang dah kenal Sayyidina Ali ni satu orang yang antara sahabat yang awalin masuk Islam, kan? Jadi orang tahu dah. Jadi kau kena ikut aku, follow dari belakang. Wa fa in ra'aitu syai'an akhafuhu 'alaika waqaftu ka'anni uriqal ma', kata dia. Dia bagi taktik, kata dia, kalau aku lihat ada perkara yang ada sesuatu yang menakutkan kamu, maka aku akan pura-pura berhenti dan aku pura-pura tuang air. Mungkin dia ada bawa satu air, bekas air, dia pura-pura tuang air. Fa in madaitu, bila aku jalan ikut balik, hatta tadkhula madkhali, sehinggalah kamu masuk mengikut pintu yang aku masuk. Kalau tak silap, ini Darul Arqam, rumah Al-Arqam, rumah yang pertama Nabi jadikan pusat dakwah Islam pada ketika itu. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan mengikutlah Sayyidina Abu Zar tadi, sehinggalah masuk ke dalam rumah tadi. Dan jadi pada malam tu, itu dia bagi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu esok pagi, kan. Jadi pada malam tu riwayat dia mengatakan tak dapat lelap Abu Zar radhiyallahu anhu, kerana begitu nak sangat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, tak boleh lelap, tak sabar dia nak dengar. Dan pada waktu subuh dia mengikut apa yang diisyaratkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Zar pun ikut sampailah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia masuk berjumpa Nabi, maka berkatalah Abu Zar, dia lihat Nabi, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu ya Rasulullah. Faqala Rasul, maka bersabda Nabi SAW, berkatalah Nabi SAW, wa alayka salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu, wa alayka salam, dan kepadamu juga salam sejahtera Allah Ta'ala ke atas kamu, dan rahmatnya beserta barakatnya. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Dan Syekh ni bagi tahu, fakana Abu Dzarin awwala man hayyar Rasul, dialah, yakni Abu Dzar radhiyallahu anhu, orang yang pertama yang memberi salam dalam Islam. Sehingga kan Nabi SAW, sehinggalah salam ni telah tersebar dan kita pun mengucapkannya sekarang. Kan, dan kita pun alhamdulillah dapat ucap salam. Dan salam ni juga antara amalan ahli syurga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zar ni ialah pelopor, kita katalah, orang yang mula beri salam dalam Islam, dan Nabi menerima perkataan tadi dan menjadi salam dia menjadi satu perkataan bila orang Islam saling berjumpa. Nabi kata apa? Afshus salama bainakum tadkhulul jannata bisalam. Kamu beri salamlah di antara kamu orang Islam, maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Allahu akbar. Beri salam. Beri salam ni pun dia ada adab dia lah, kan. Dan salam ni sunat, menjawab salam tu wajib. Salam ni kita mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dalam satu riwayat ada salam tu sampai mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh, mendoakan, kan. Begitu juga kita boleh jawab salam, kita tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh, doakan pada orang yang beri salam. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, Abu Zar radhiyallahu anhu pun masuk. Kita habiskan sedikit, panjang cerita Abu Zar ni, kita ringkaskan sedikit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendakwahkan tentang Islam, bacakan Quran ke atasnya, masih mengajar Quran, mengajarkan kalimah-kalimah yang hak. Dan seketika itu juga dalam riwayat ni Abu Zar terus nak masuk Islam. Asalnya nak datang nak tengok je, bila lihat Nabi, lihat perwatakan Nabi. Dari riwayat ni mengatakan qabla ayyabraha makanah, sebelum dia berpindah tempat, maksudnya dia duduk depan Nabi, sebelum berpindah tempat tu dia dah masuk Islam. Maksudnya tak perlu tanya banyak, tak perlu tunggu lama, kan, dia dah masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah antara orang yang keempat ataupun yang kelima yang masuk Islam, orang yang awal masuk Islam. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah Abu Zar radhiyallahu anhu.
Dan beliau ini juga antara orang yang zuhud. Dan riwayat ini mengatakan beliau ini Nabi SAW pernah bersabda, kalau nak lihat Nabi Isa, lihatlah seperti Abu Zar. Dia satu orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Masya Allah. Dia ni pada akhir kewafatan dia, isteri dia menangis. Maka dia pun bertanya, masa tu dia kalau dia nazak, kenapa kau menangis? Maka dia kata, sesungguhnya aku yakin. Isteri dia berkata, kita ni tak cukup duit nak beli kain kafan. Nak kafan dia pun tak cukup duit. Allahu Akbar. Sahabat Abu Zar ni. Jadi dia pernah dengar sabda Nabi SAW. Kata dia, wahai isteriku, dulu Nabi SAW pernah bersabda, akan ada ketika menjelang kewafatan kamu, akan ada golongan orang mukmin yang akan sempurnakan jenazah kamu. Dia yakin dengan perkataan Nabi tadi. Maka dia kata apa dengan isteri dia, kau letak je lah jenazah aku ni, nanti bila aku dah meninggal, kau letak jenazah aku di tepi jalan. Maka dengan izin Allah SWT, apa yang dikatakan oleh Nabi dah lama dah kan, Nabi dah wafat, dia hidup sampai nak zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman meninggal. Pada ketika itu lalu satu rombongan yang diketuai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kat situ itulah yang disabdakan Nabi SAW, ada satu rombongan orang-orang soleh, orang beriman yang akan menyempurnakan jenazah dia. Maka bila dilihat, oh betul kan, isteri kata betul lah kan, jemaah Abdullah ibn Mas'ud tengok, bila dia selak kain yang menutup muka dia, tengok ini Abu Zar. Benarlah kata-kata Nabi SAW. Nabi pernah bersabda seperti itu. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah SWT, kisah dia ni agak panjang lagi sebenarnya. Jadi beliau ini wafat pada tahun ke-32 Hijrah. Hijrahnya Nabi SAW. Setelah 32 tahun hijrahnya Nabi SAW, pada ketika itu pun Nabi SAW pun dah wafat. Dan beliau ini terkenal dengan kezuhudan. Ini kita kata zuhud. Zuhud tu apa? Ulama Imam Ghazali sini bagi tahu, zuhud tu bukan kita pakai baju tampal-tampal kan. Sayyidina Umar ketika ambil Palestin, ulama bagi tahu Sayyidina Umar pada ketika itu pakai baju yang memang banyak tampal, sehingga ada satu baju, satu koyak tu tak sempat dijahit kan, itu di bawah ketiak dia. Kata setengah riwayat mengatakan. Tapi kat situ nak bagi tahu bukan zuhud. Yang zuhud sebenar Imam Ghazali begitu, Sayyidina Umar makam dia masya-Allah lah kan. Yang dikatakan zuhud Imam Ghazali begitu ialah satu orang dia ada dunia, dia ada harta, dia ada segala-galanya, tapi harta dan dunia dia tadi tidak melalaikan dia daripada Allah Taala. Itu zuhud. Tak cinta dengan apa yang dia ada kan. Bukan kita kata buang semua, semua buang, pakai cuma camping je. Itu salah faham. Jadi maksudnya apa? Apa yang kita ada cukup, dan kita hadirkan sifat qanaah, sifat merasa cukup apa yang ada, kan, bersyukur apa yang ada, dan kita benda perkara yang harta apa semua tadi tidak melalaikan kita daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk amal dan sampaikan. Jadikan kisah Abu Zar radhiyallahu anhu satu orang yang betul-betul inginkan. Jadi untuk perkara agama ni kita kena ada talab, keinginan. Maka sebab itulah hadirin dan hadirat dirahmati Allah, dalam perkara agama kita boleh berhasad, iaitu ghibtah dipanggil, berlumba dalam mengamalkan agama. Tengok orang boleh baca Quran, kita lumba, macam mana saya nak baca Quran. Tengok orang boleh sembahyang di masjid, kita pun usaha untuk istiqamah solat di masjid. Itu kita boleh berlumba dalam amal kan. Sabiqu bil khairat, kita berlumba dalam amal. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah. Mungkin ada apa-apa pertanyaan, kita akan sambunglah cerita Abu Zar ni pada akan datang sedikit lagi. Ayah dia Zaid kan? Dia kepada sebelum Nabi mencari kebenaran, sampaikan dia belajar agama Kristian dan pada itu sampai dia sedar dia tak dapat jumpa Nabi dan dia wafat. Dia orang akan saling ingat. Dan akhirnya Allah kabulkan doa dia. Apa kedudukan Zaid itu? Kedudukan Zaid Kedudukan Zaid sekarang inilah contohnya kalau kita bandingkan dengan bapa saudara Nabi Khalid kan. Walaupun dia bersyukur
Masya-Allah. Zaman yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil zaman fitrah kan, dipanggil zaman fitrah. Bukan zaman fitrah, dia panggil apa dia panggil ahlul fitrah ke, ataupun maksudnya pada zaman tu itu wallahu alam, ulama bagi tahu mereka ni atas dasar rahimnya Allah Taala pada ketika itu lah. Zaman tu untuk orang-orang yang hidup zaman tu yang ada kisah yang bagi tahu mak Nabi kan, ayah Nabi macam mana kedudukan mereka kan, itu sebelum kan kedudukan mereka. Maka kalau ada riwayat mengatakan kalau untuk ibu bapa Nabi ni kan, jasad Nabi sendiri masya-Allah mulia kan, untuk ibu bapa Nabi ni mungkin Allah Taala Maha Rahim, Allah Taala masuk dalam syurga kan. Dan begitu juga orang-orang yang kita kias kat situ, orang-orang yang ada keinginan untuk agama kan, orang yang keinginan untuk buat baik, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan masuk dalam syurga. Orang yang ada keinginan untuk kebaikan, macam orang-orang yang memang menentang Nabi kan, contohnya memang hidup zaman Nabi, itu lainlah kan. Macam Abu Talib sendiri dalam riwayat mengatakan beliau ini di akhirat nanti dia dapat azab yang paling ringan kan. Kita bisa dengar kan, pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia pakai terompah daripada neraka, yang mana bila pakai tadi menggelegak otak kan, cair otak. Jadi itulah sebab apa itu dah hidup zaman Nabi kan, dah hidup zaman ini untuk orang yang belum yang hidup di zaman tiada Nabi pada ketika tu. Macam contohnya ayahnya tadi Sa'id bin Zaid tadi kan, mereka ni setengah ulama mengatakan mengikut atas ihsannya Allah Ta'ala nanti di akhirat kan. Sebab itulah masuk syurga ini ulama beritahu beberapa kali kan, ulama nasihat kita masuk syurga ialah kita jangan yakin dengan amal kita, masuk syurga ialah dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita buat amal semata-mata nak sukakan Allah, kan, kita buat amal semata-mata nak redha Allah. Bila Allah redha, Allah suka, masuk syurga. Buat amal banyak tapi rupa-rupanya ada sedikit tidak ikhlas contohnya kan, habis. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara lah. Jadi untuk orang-orang yang duduk di zaman sebelum Nabi tu, itu kita serah kepada Allah Ta'ala kan. Allah, dia ada istilah dia, saya Ahlul A'raf, Ahlul A'raf ke apa, yang maksudnya zaman duduk memang di zaman Nabi tak ada pada ketika itu, maksudnya sumber hidayat, sumber ilmu tu tak ada. Jadi pada ketika itu ulama bagi tu dia setengah ulama mengatakan itu atas rahim Allah kan. Dia ada istilah dia, saya pun tak ingat, lupa. Ahlul fitrah dia panggil. Kan, itu semua dimaafkan, kata setengah riwayat mengatakan dimaafkan oleh Allah dan masuk syurga Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Fitr